Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Irfan bin Zainuddin, nombor metrik 280928 dan tajuk yang saya pilih ialah Perlembagaan Malaysia. Apakah itu Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan ialah suatu kumpulan undang-undang tertinggi yang menentukan bagaimana pemerintahan sesebuah negara itu mesti dijalankan. Ia juga merupakan dasar ataupun asas yang menjadi punca kepada semua undang-undang sama ada yang sudah ada atau yang bakal digubah. Ia juga mengandungi satu set hak, kuasa dan prosedur yang mengawal hubungan antara autoriti awam dalam sesebuah negara dan autoriti awam dengan rakyat. Yang seterusnya ialah tujuan perlembagaan. Tujuan yang pertama adalah untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara sebagai rujukan, mewujudkan kestabilan negara dan mengawal perjalanan negara bagi mengelakkan daripada penyelewengan berlaku. Mari kita pergi pula kepada jenis-jenis perlembagaan. Yang pertama, perlembagaan panjang dan pendek, perlembagaan bertulis dan tidak bertulis, perlembagaan berparlimen dan berpresiden, perlembagaan ketat dan longgar, dan perlembagaan bersekutu dan tidak bersekutu. Tahukah anda apakah perlembagaan yang digunakan oleh Malaysia? Malaysia mempunyai perlembagaan persekutuan yang berfungsi sebagai undang-undang tertinggi negara. Ianya dibentuk dengan mengambil kira perkembangan sejarah negara sebelum dan selepas penjajahan. Perlembagaan persekutuan menentukan pelbagai perkara tentang kebebasan asasi, kewarganegaraan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, perundangan, peruntukan kewangan, pilihan raya, kehakiman, perkhidmatan awam dan lain-lain. Kemudian, sejarah penggubalan Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan awalnya diperkenalkan oleh British melalui Perjanjian Pangkor 1874. Kemudian, Majlis Mesyuarat Persekutuan 1905, sebuah badan perundangan pusat yang ditubuhkan setelah British membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1895. Seterusnya, Perjanjian Bangkok. British meluaskan kuasa ke Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan. Begitu juga wilayah Johor pada tahun 1914 dengan terbentuknya pula Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Kemudian, Malayan Union terbentuk pada tahun 1946. Protes tunjuk perasaan secara besar-besaran dan perjumpaan besar di Perak berlaku. Kongres Melayu se-Malaysia terbentuk, namun istiadat peletikan Sir Edward tidak dihiraukan dan dipulau. Kemudian, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perlembagaan baru dibuat dan digubah berkuat kuasa 1 Februari 1948. Ianya ditangani oleh Raja-Raja Melayu dan King Edward ke-5. Seterusnya, terbentuk pula Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ianya ke arah satu persekutuan yang mempunyai satu kerajaan pusat yang kuat melalui penyatuan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Akhir sekali, terbentuknya Penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Ianya hasil persetujuan Borneo Utara, Sarawak dan Singapura untuk bersekutu dengan negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu bagi membentuk Persekutuan Malaysia. Ianya diluluskan bagi meminda Perkara 1/1 dan Perkara 2. Persamaan Perlembagaan Malaysia dengan British ini disebut sebagai Westminster Model. Pasti anda tertanya-tanya, adakah Perlembagaan Malaysia boleh dipindah? Perlembagaan Malaysia agak sukar untuk dipindah, namun ia boleh dipindah melalui 4 cara. Yang pertama, ia perlu mendapat sokongan majoriti. Yang kedua, ia perlu mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis dewan. Seterusnya, ia perlu mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis parlimen serta persetujuan majlis raja-raja. Dan yang terakhir, ia perlu mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis parlimen serta mendapat persetujuan YDP Negeri Sabah dan Sarawak. Contoh peristiwa yang membawa kepada pindaan perlembagaan iaitu peristiwa tragedi 13 Mei 1969. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dipindah tentang kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Tahukah anda terdapat unsur-unsur tradisi
di dalam perlembagaan Malaysia. Unsur-unsur tradisi yang dimaksudkan merupakan apa yang telah dihubungkaitkan dengan Pakatan Murni sebelum kemerdekaan dicapai. Unsur yang pertama ialah pemerintahan beraja. Raja menjadi simbol kekuasaan dan kesetiaan orang Melayu. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala utama negara. Raja mempunyai kedaulatan dan kekebalan dari segi undang-undang. Unsur yang kedua ialah agama Islam. Dalam perkara 3 Perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Unsur yang ketiga ialah bahasa Melayu. Ingatkah anda, bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca di tanah Melayu dan Asia Tenggara? Oleh itu, bahasa Malaysia disebut sebagai bahasa kebangsaan persekutuan dan bukan hanya bahasa rasmi. Ini jelas dalam perkara 152 yang berkenaan bahasa kebangsaan persekutuan sebagai mewakili kepentingan bahasa Melayu untuk semua urusan pentadbiran negara. Unsur yang terakhir ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu diletakkan di bawah tanggungan Yang di-Pertuan Agong dalam perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Orang Melayu mempunyai keistimewaan dalam soal beasiswa, permit lesen dan sebagainya. Ia juga terjamin menurut Perlembagaan Malaysia melalui Yang di-Pertuan Agong. Hak kewarganegaraan penduduk bukan Melayu dan bukan Bumiputera, kebebasan menganut agama turut diseimbangkan. Di akhir perbincangan, saya ingin simpulkan bahawa kewujudan perlembagaan sebagai asas undang-undang mempunyai peranan yang sangat besar dalam perjalanan pemerintahan di negara ini. Walaupun perlembagaan negara merupakan sebuah perlembagaan yang terlalu panjang dan terperinci, namun perlembagaan tersebut telah berjaya melicinkan pentadbiran negara dan mewujudkan keamanan serta kestabilan negara. Perlembagaan merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia kerana sejarah pembentukan perlembagaan adalah atas dasar persetujuan semua kaum. Sekian, terima kasih.